الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita direzekikan ilmu yang bermanfaat dan kita diberikan taufik, kekuatan untuk kita mengambil pedoman dan pengajaran daripada hadis yang kita baca pada malam ini insya-Allah taala. Kita sambung pada muka surat 56. Sambungan hadis yang ke-12. Muka surat 56, hadis yang ke-12. Hadis yang diriwayatkan daripada Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala. Daripada Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Kita dah baca sebahagiannya. Pada malam ni kita sambung bacaan hadis yang berikutnya. Qala li, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata dua malaikat tersebut, qala li, kepada aku. Apa kata malaikat tu? Dia kata intaliqa. Dia kata jalan. Dia tak cerita lagi apa yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqna fa'atayna ala rawdah mu'tammah fiha min kulli nur ar-rabi'. Wa idza baina adh-dhahray rawdah rajulun tawil la akadu ara ra'sah tulan fis sama' wa idha hawla ar-rajul min akthari wildan ra'aituhum qats. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami meneruskan perjalanan hingga kami sampai ala rawdah, taman. Nabi kata kami sampai di suatu taman yang sangat cantik, yang kehijauan dipenuhi bunga-bungaan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah taman tersebut rajulun tawilun, seorang lelaki yang sangat tinggi. Rajulun tawil. Nabi kata lepas daripada dia tengok benda-benda yang menggerikan, benda-benda yang menakutkan, yang kita telah ulas di dalam kuliah yang lepas, iaitu pemandangan tentang neraka. Lalu Nabi SAW kata kami sampai di suatu taman yang menghijau, dipenuhi dengan bunga-bungaan. Di tengah-tengah taman tersebut ada seorang lelaki yang tinggi. La akadu ara ra'sah, aku tidak dapat melihat kepalanya kerana begitu tinggi. Nabi kata aku tengok tak nampak kepala sebab terlalu tinggi. Wa idza haula ar-rajul, dan di sekitar, haula, di sekeliling lelaki tersebut, wildan, kanak-kanak yang begitu ramai yang tidak pernah aku melihatnya sebelum ini. Nabi kita satu pemandangan yang menarik, satu pemandangan yang menimbulkan tanda tanya, iaitu seorang lelaki yang begitu tinggi sedang mengasuh, menjaga dan memelihara anak-anak kecil yang begitu ramai di dalam taman yang begitu cantik.
Soalan yang timbul ialah siapa lelaki tersebut dan apa pula identiti kanak-kanak yang berada di samping lelaki tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, qultu tu siapa? Nabi ya. Qultu, aku berkata. Aku berkata lahuma, kepada mereka berdua. Yakni Nabi tanya malaikat yang bawa dia tu, ma hadha ma haula. Nabi kata lelaki yang tinggi itu siapa? Dan siapa pula kanak-kanak yang berada di sekeliling lelaki tersebut? Seperti biasa, jawapan yang diterima oleh Nabi ialah intaliq, jom, jalan lagi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, fantalaqna fantahaina ila rawdatin azimatin lam ara rawdatan qad a'zam minha wala ahsan. Lalu kami pun meneruskan perjalanan sehingga sampai di sebuah taman yang begitu besar, a'zam, taman yang begitu besar, yang Nabi kata aku tidak pernah melihat taman yang sebesar itu, wala ahsan, dan juga begitu elok dan cantik. Ini taman yang berikutnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, dia kata qala li irqa fiha. Kemudian apa yang berlaku? Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, kata mereka ni qala li, mereka kata dekat aku, irqa fiha, naik qabak, naik, panjat naik. Fartaqaina fiha fantahaina ila madinatin mabniyatin billabin zahabin wallabin fiddah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun naiklah memanjat ke tempat yang tinggi, sehinggalah fantahaina ila Madinah, aku sampai di suatu bandar yang mana labin ni dia punya binaan dia itu min zahabin, daripada emas, walabin fiddah, daripada perak. Dia punya struktur dia, material dia tu, bahan binaan dia itu daripada emas dan perak. Ini suatu yang menakjubkan, suatu yang menarik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, fa ataina babal Madinah, kami pun sampailah bab pintu al-Madinah, bandar tersebut. Fastaftahna fafutiha lana, kami pun minta supaya dibukakan dan dibukakan kepada kami. Fadakhalnaha fatalaqqana fiha rijalun syatrun min khalqihim ka ahsan ma antara wa syatrun ka aqbah ma antara. Cuma Nabi kata benda yang menariknya, bila dibuka pintu bandar tersebut yang dibina daripada emas dan perak, tuan-tuan kena ingat apa yang kita nampak tadi. Yang pertama kita nampak apa? Kita nampak lelaki yang tinggi, dan kita nampak ramai budak-budak yang duk main di tepi dia. Dan lelaki itu duk jaga budak-budak tu, duk monitor budak-budak tersebut. Pergi pula satu lagi pemandangan, Nabi SAW kata nampak satu lelaki, rijal, bukan seorang, ramai lelaki yang syatrun. Syatrun ni maksudnya sebahagian daripada mereka itu, macam kita ni syatrun, sebelah ahsan,
elok. Sebelah lagi akbah, hodoh. Satu orang sebelah badan dia elok, sebelah lagi badan dia tak elok, buruk. Siapa pula? Kan? Baik, kita sambung balik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey. Qala lahum, Nabi kata Nabi kata qala lahum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia lihat lelaki ataupun rijal yang sebelah elok, yang sebelah buruk tu, qala lahum idhabu faqa'u fi dhalika qala lahum idhabu faqa'u fi dhalika an-nahar. Qala idza nahrun mu'taridun yajri ka'anna ma'ahul mahdu fil bayad. Lalu dikatakan kepada lelaki-lelaki tersebut, masuklah kamu ke dalam sungai. Diperintahkan lelaki-lelaki tadi ni masuk ke dalam sungai, yang mana kata Nabi sungai tersebut mengalir di dalamnya air yang mahdun, bayak ni putih bersih. Fadhahabu fawaqa'u fi thumma raja'u ilaina qad dhahaba dhalika su'anhum. Depa pun terjun masuk dalam sungai tu. Bila depa naik keluar daripada sungai tu, fasaru fi ahsani surah, depa mai dalam keadaan yang sangat cantik. Dah tak ada dah yang huduh tu. Dah tak ada dah. Hilang dah wajah mereka yang buruk itu. Boleh? Dah jadi elok dah. Tadi setengah-setengah kan? Okey. Kemudian mulalah diterangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dapat berapa gambaran? Yang pertama, seorang lelaki yang tinggi dikelilingi oleh wildan, budak-budak yang ramai. Kemudian kita melihat pada pandangan yang kedua, seorang lelaki-lelaki yang separuhnya elok, separuhnya buruk. Maka diterangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? Mari kita tengok. Okey. Tengok pada muka surat 59. Tengok pada muka surat 59. Wa amma ar-rajulut tawil. Jumpa muka surat 59. Ni dia punya explanation, penjelasan kepada apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Wa amma ar-rajulut tawil alladhi fi rawdah fa innahu, lelaki yang tinggi menyayut tu, yang Nabi kata aku tak kelih kepala dia, muka dia tu sebab tinggi. Dia tu siapa? Dia itu ialah fa innahu, maka sesungguhnya dia, hu tu huwa tu siapa? Ibrahim alaihi salam, Nabi Allah Ibrahim. Wa amma wildan, adapun wa amma dan amma adapun al-wildan, anak-anak kecil yang bermain di sekelilingnya di dalam taman yang diawasi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, alladzina, mereka yang haulahu, di sekelilingnya itu. Sekeliling siapa? Hu tu balik kepada siapa? Balik kepada Ibrahim. Bukan balik kepada Nabi, balik kepada Ibrahim. Artinya yang berada di sekeliling Ibrahim alaihi salam, fa kullu mauludin mata 'alal fitrah, setiap anak yang meninggal ketika kecil di atas fitrah. Jadi tuan-tuan, mana-mana anak yang meninggal dunia sebelum baligh, mereka telah dijamin syurga,
di sisi Tuhan di bawah jagaan Ibrahim alaihissalam. Jadi sebab itu kita boleh katakanlah, kalaulah kata tuan-tuan jumpa orang kan, apabila satu orang meninggal dunia, apa sunnah yang kita nak kena pergi buat? Satu orang mati, kita yang nak pergi ziarah dia ni, kita kena buat apa? Sunnah. Sunnah bila kita pergi banyaklah. Kan saya tahu tuan-tuan tahu. Antaranya ialah ta'ziah. Apa dia? Ta'ziah. Apa yang orang Melayu faham tentang ta'ziah? Ta'ziah. Bila kita sebut ta'ziah, apa dia? Ta'ziah di sisi masyarakat kita, dia faham salam ta'ziah, saya menyampaikan ucapan ta'ziah. Ta'ziah di sisi agama bukan yang tu. Ta'ziah ialah apa-apa perkataan, perbuatan, tindakan yang boleh menghilangkan kesedihan pada keluarga si mati. Itu yang dikatakan ta'ziah. Ta'ziah ni whatever you say, apa sahaja yang awak cakap, yang bila dia dengar release tension, boleh menghilangkan tekanan, boleh menghilangkan kesedihan, boleh menghilangkan duka cita yang ada pada dia. Sehingga para ulama bincang berapa hari ta'ziah. Ada di kalangan mazhab kata 3 hari. Makna hari keempat, hari kelima tak ada ta'ziah dah. Hari pertama ta'ziah, hari kedua ta'ziah, hari ketiga. Sebahagian ulama dia kata ta'ziah selama mana kawan tu duk bersedih. Katalah kita pi seminggu dah lepas mati tu, tengok dia duk sedih lagi, disunahkan kita ta'ziah. Tapi kalau kita pi tengok dia okey dah, tak payah duk ta'ziah dah. Dan sebab itu bila tuan-tuan pi rumah orang mati, elakkan bercakap tentang tajuk mati yang boleh membuka balik kesedihan. Tak boleh. Contoh, tuan-tuan pi rumah kawan tu dah mati, tuan-tuan pun tengok dia sambut kita pun dia dah happy, dia pun dah boleh sembang tajuk lain. Dia tengok dah okey, tuan-tuan pi, macam selalu saya kata pi, dengar kata mati dalam bilik air sorang-sorang, betul ke? Katanya tak ada tu pukul 8, pukul 7 baru tahu, betul ke? Kembung dah dengar kata. Saya minta maaf lah, tak boleh nak main awal. Kawan tu dah mula lupa dah mula boleh hilang dah mula orang kata apa, kontrol dia punya kesedihan. Kita pergi buka balik kesedihan itu. Ini menyelisihi sunnah. Dilarang. Kita pergi tengok dia okey, dia sembang-sembang tajuk lain. Sebab di dalam Islam kita tak boleh sedih lebih pada berapa hari? 3 hari. Tu yang kata ta'ziah takat 3 hari tu. Nabi kata bolehkan, tidak halal untuk satu orang bersedih di atas kematian sesiapa sahaja lebih daripada 3, tak halal lebih pada 3 hari, kecuali apa yang boleh lebih daripada 3 hari. Kita dah baca di Masjid Arau. Kecuali siapa yang boleh lebih daripada 3 hari? Mati laki. Mati laki berapa hari? 4 bulan 10 hari. Anak ke siapa ke 3 hari. Dan kita tak boleh layan perasaan. Hari-hari
duk up di status Facebook kan, tangkap gambar. Teringat dulu duk makan nasi kandang dengan dia. Kalau dia ada, mesti dia ambil sotong dengan fishball. Tak boleh. Tak boleh. Agama tak benar kan? Kalau kita sedih, dia tak mengharapkan kita kenang-kenang pada dia. Sebab itu kalau kita pergi kubur boleh membuka kesedihan, maka kita tak boleh pergi. Life must go on. Better kalau laki-laki ni, orang perempuan tak payahlah, orang laki-laki ni menikah pergi cepat. Menikah pergi cepat. Menikah bukan tanda tak ingat, cuma tak mau bagi sedih. Menikah. So kita kena hidup. Pak Hang tak dan berapa hari menikah lain lah. Tak salah. Nikah pergi cepat. Kan? Orang perempuan saya tanya kalau dia mati nak menikah. Memang menikah. Kita sedekah baju tak erti. Kan? Sekali saya main masjid, awak kedua. Kena menikah. Bila kita menikah nombor 2, artinya adakah kita tak sayang nombor 1? Kita sayang. Mana boleh tak sayang? Nabi sayang Khadijah habis meta. Tapi Khadijah meninggal, Nabi kahwin. Sebab itu sebahagian motivasi dia duk kata orang yang orang yang menikah dua ni tak setia, tak apa semua. Hati-hati. Perkataan anda tu berhati-hati. Kerana anda sedang mengatakan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tengok tak setia, bini dia mati dia pergi menikah lagi. Nabi melakukan hal itu, dan siapa kita nak mengharamkan apa yang halal? Ada orang dia takut daripada hidup sampai mati tak menikah haji. Saya menikah dia balik mai. Yang ni tak payah. Dia kata pasal apa tak menikah? Kita kata tak ada jual ubat berani. Kalau ada jual ubat berani pun belum tentu berani makan. Kan? So kita sedih takat 3 hari. Takziah juga boleh dilakukan. Kita pi ada doa, a'zamakallahu ajra. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar di atas kematian ini. Bawa makan, takziah juga kan? Apa yang bagi dia happy? Makan. Daripada pagi tadi mungkin dia tak makan lagi, sebelum kita sampai kita pergi beli makan, bagi dia makan. Bagi duit, meringankan beban dia, termasuk juga dalam takziah. Dia duduk sedih, kita main salam ni, ada sikit sumbangan daripada pihak masjid. Banyak mana? Adalah kami kutip-kutip 2,000, alhamdulillah. Dia pun buh dalam pakit. Dalam sedih pun dia buh dalam pakit. Dia mungkin, mana kita tahu? Pasal orang kita ni, dia sedih, dia dengar duit, dia seronok. Tak apalah, tak salah. Mungkin dia nak bela anak kecil ke apa, ke panjang hidup dia tak kan? Mungkin dia ada hutang dengan kita pun main bisik kat dia. Hak mana yang ada hutang-hutang tu kira halal lah, dia pun dah mati, nak buat apa lah, kira olga dia, alhamdulillah. Apa sahaja yang boleh. Dia mati anak, kita pergi cerita dekat dia. Sebab anak tersebut berada di bawah jagaan Ibrahim alaihissalam. Mungkin dia tak dengar hadis ni, kita pergi habaq kat dia. Dia kata jangan susah hati. Kalau kita jaga dengan Ibrahim jaga, mana lebih baik? Bagi dia, motivate dia. Esok kita akan jumpa dia balik, dia akan bagi syafaat kepada kita. Kalau kita besarkan dia, belum tentu dia masuk syurga. Tuhan lebih sayangkan dia. Cakaplah whatever yang kita cakap based on hadis yang sahih, boleh meringankan kesedihan, termasuk di dalam takziah. Kita kalau anak mati tiba-tiba orang main habaq kita, anak hang duduk dalam syurga, Allah pelihara. Nabi Ibrahim duduk perhati, dia duduk main dengan kawan-kawan dia, tentu kita akan seronok. Ni hak yang meninggal, tinggal dalam kereta 7-8 jam, bagi tahu kat dia Allah pelihara, Allah sayang dia, bagi tahu. Kan? Dan jangan kita duk buka 7 jam tu tayyuk tak tahu macam mana.
Tak tahulah sebelum mati itu tentulah teruk. Jangan. Tak sebut. Sebut benda-benda yang elok. Allah jamin syurga. Bahkan dia boleh tarik tangan mak ayah dia masuk dalam syurga. Tersebut hal-hal itu termasuk dalam takziah, kan? Baik. Kemudian hadirin mukminin, hadis ini juga telah menyebabkan berlakunya khilaf di kalangan para ulama kepada beberapa pandangan tentang status anak bukan Islam yang meninggal dalam keadaan kafir. Anak orang Islam tak ada khilaf. Cuma bila merujuk kepada anak kafir bukan Islam, anak Hindu, anak Buddha, anak Kristian, anak Yahudi yang mereka mati sebelum baligh, di sisi ulama mereka berbeza pendapat kepada beberapa pandangan. Di atas beberapa hadis lah. Kita tak payah panjangkan hal tu. Nombor satu, ulama berpandangan ke semua anak yang meninggal sebelum baligh, based on hadis ni, syurga belaka. Sebab dia kata setiap anak yang dilahirkan fitrah. Dan Nabi kata semua budak lahir atas kullu maulud. Setiap anak itu lahir di atas fitrah. Jadi anak Hindu masuk Islam, anak Buddha masuk Islam, anak Kristian masuk Islam, maksudnya masuk syurga. Kerana semua mereka ini fitrah. Fitrahnya apa dia? Islam. Mereka hanya bertanggungjawab selepas mereka aqil baligh. Di situ mereka menentukan agama mereka. Tapi sebelum tu masuk syurga. Apa hadis dia? Hadis. Pandangan yang kedua, dia ikut agama bapa dia. Ada hadis tak? Jadi pandangan kedua dia kata kalau dia mati sebagai kafir, dia mati anak dia Hindu, mati anak Buddha, di sisi kita dia masuk neraka. Itu pandangan yang kedua, mengikut agama bapa. Pandangan yang ketiga, tawakuf. Anak-anak yang mati bukan di atas Islam, mati anak Hindu, anak Buddha, anak kafir, mereka akan dibangkitkan di hari akhirat dan mereka akan diuji oleh Allah Azza wa Jal sebelum mereka dimasukkan ke dalam syurga. Artinya mereka ini ditangguh, disekat, ditahan dan diuji baru keluar keputusan. Dia tak confirm lah, dia tak masuk terus. Inilah pandangan yang ketiga. So hadirin mukminin, ini antara perbincangan berkaitan dengan anak-anak yang meninggal ketika kecil. Dan hadis-hadis Nabi sangat mengangkat ibu bapa yang kematian anak yang masih kecil. Ini ujian yang berat lah, ujian yang besar. Tak ada orang minta anak dia meninggal, tak ada orang minta anak dia diambil ketika kecil. Tetapi Allah tidak menguji seseorang itu melainkan sesuai dengan kadar kemampuan dia. Boleh? Mudah-mudahan Allah menguji kita dengan apa yang kita mampu. Baik. Kemudian Nabi SAW diterangkan pula pandangan yang kedua apa dia? Yang setengah elok, setengah tak elok. Siapa dia tu? Wa ammal qaum alladhina kanu syatrun minhum hasanan wa syatrun minhum qabihan fa innahum qaumun khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'a. Ni pok mana ni? Mungkin saya lah. Iaitu mereka yang wajah setengah elok, setengah lagi tak elok, ialah kaum khalatu
khalatu, bercampur. Pasal itu pergaulan, percampuran tu kita panggil ikhtilat. Pergaulan wanita lelaki itu kita panggil ikhtilat. Pergaulan. Ikhtalata, yakhtalitu, ikhtilat. Jadi khalatu artinya bercampur. Yang menariknya, dia amalan salih dia buat belum? Pada masa yang sama ada juga amalan sayyi'ah, jahat. Dan ni saya nak ulas sikit. Dalam kehidupan manusia kita, tabiatnya demikianlah. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman naik dan turun. Di sisi ahli sunnati wal jamaah, iman ni dia boleh naik dan dia boleh turun. Maksudnya dalam kehidupan manusia akan senantiasa dia melakukan kebaikan dan pada masa yang sama dia melakukan keburukan. Kerana kita tak maksum. Jadi tidak pelik untuk tuan-tuan lihat ada orang salat, ada orang semayang, tapi pada masa yang sama mungkin ada kekurangan, kesilapan dan kesalahan. Ini fitrah. Boleh. Dan kita, banyak poin ni, kita tidak menghukum seseorang di atas satu tajuk. Kerana Tuhan menimbang manusia keseluruhan kehidupan dia. Keseluruhan kehidupan dia. Jadi tuan-tuan tak boleh hukum orang di atas satu dosa. Dan kita tak boleh jamin satu orang juga masuk ke dalam syurga di atas satu kebaikan. Maka sebab itu hadirin mukminin, apabila kita melihat satu orang buat dosa, selagi mana ada ruang untuk dia bertaubat, ada kemungkinan untuk dia selamat. Jadi kalau tuan-tuan tengok satu orang pagi macam ni, mungkin tengah hari dia gelong sikit, petang dia elok sikit, mai maghrib dia elok sikit, ini insan. Dan Tuhan tak kata orang yang masuk syurga orang yang tak ada dosa. Tuhan tak kata. Tuhan kata apa? Tuhan kata apa orang masuk syurga ni? Tak ada dosa. Siapa nak masuk tak ada dosa? Pakat berdosa. Kita ialah pendosa. Tuan-tuan kena pasakkan dalam diri kita, kita ialah pendosa. Kita ialah manusia, makhluk yang melakukan dosa. Sebab itu Tuhan di atas maha mengetahui dia sifat manusia yang melakukan dosa, maka dia buat ruang taubat. Dan dia telah menunjukkan contoh yang besar. Nabi Allah Adam alaihissalam, manusia pertama yang dia cipta, telah menunjukkan fitrah manusia itu buat dosa, salah. Ramai mai jumpa saya, ramai sungguh mai jumpa isu nak binkan anak, nasab anak, nak saya cerita sikit kat tuan-tuan. Tak azal kan? Saya nak cerita kat tuan-tuan. Umumlah, umum. Perlis membenarkan anak yang lahir luar daripada pernikahan tanpa melihat kepada berapa bulan untuk dinasabkan kepada bapa biologi dia dengan syarat apa Pak Lang? Dengan syarat apa Pak Mut? Orang Perlis tak tahu betul.
dengan syarat bapa itu tidak menafikan nasab anak tersebut. Mana-mana orang yang ada anak luar nikah dulu, dia nak binkan dengan bapa dia, boleh dinasabkan. Karena Nabi SAW sebut dalam hadis, anak mengikut siapa yang bersama. Al-walad, anak itu ikut siapa yang berada bersama dengan katil mak dia. Artinya dia tak nafikan. Faham? Tuan-tuan kalau dengar cerita-cerita mereka, dahsyat. Dia kata, ustaz, tolong saya. Bayangkan anak dia darjah 1, darjah 2 macam anak saya ni, dia reti tau ni. Dia balik rumah, dia abang dekat mak dia, dia tak tahu dia nak jadi ustaz ke atau dia nak jadi mufti. Sakan. Dia kata pasal datuk mufti lebih hebat daripada baba dia tau. Dia apa? Dia kata, ustaz tolonglah dia. Anak dia pergi sekolah darjah 2, adik dia pergi sekolah yang sama darjah 1. Dalam kelas tu tanya, oi, adik hang ke? Adik aku. Awak hang Abdullah ni. Adik hang pin lain, pok hang apa dia ni? Tuan-tuan, dia akan melalui hidup ini darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4. Orang bercakap tentang hal ini. Tok Wan telefon mai kat saya, tolong cucu saya pergi sekolah. Orang duk acan dia, duk ejek dia, duk mainkan dia. Macam mana satu budak membesar dalam orang tekan emosi dia. Maka sebab itu perlu melihat maslahat ini. Dan ada satu pasangan, dia kata, kami ustaz, dulu kami terlanjur, anak kami tak boleh nasab. Kami telah ambil satu keputusan untuk takkan ada anak lagi, kerana kami fikir apa akan jadi pada anak kami yang sulung. Decide, buat keputusan, kami takkan ada anak. Pasal kalau kami ada anak, anak tu akan bin saya. Tapi first anak saya tak bin saya. Apa akan jadi bila dia pergi tadika, dia pergi sekolah? Puluhan kes, ratusan kes masuk. Dan bila mari ke kita akan tukar. Setelah kita buat proceeding mahkamah berdasarkan fatwa yang ada, tak kira umur berapa pun, boleh dibinkan balik pada bapa dia. Kita nak tutup aib dia. Aku dah tanya pak aku pasal pak hang bin Abdullah. Pak aku habaq mak hang dengan pak hang dulu. Siapa yang tak setuju apa yang saya sebut? Boleh jadi tak? Saya ada anak sekolah. Boleh. Tuan-tuan tahu ini realiti. Dan ini yang ditanggung oleh anak-anak ni di sekolah. Aib di mak bapak dia, dan kesemua mereka mai kat saya, jumpa saya. Semua kata, kami memang terlanjur ustaz. Kami dah bertaubat. Kami tersilap. Sebahagiannya bagus, saleh, dah jadi baik dah. Mai masjid kita. Ni nak sebab tu anak tu pak saya. Hang bin mak? Bi Allah. Oi, pak hang lain. Sakan dulu
ni duk main buat mayang jemaah lah. Ini realiti. Itu belum lagi masa dia nak kahwin esok. Tuan-tuan nampak? Saya nak sebut hal ini apa? Mereka sudah bertaubat. Dan mereka mengambil tanggungjawab itu berkahwin. Dan fatwa-fatwa ini bukan dikeluarkan di Perlis saja. Fatwa dunia. Dan di kalangan para sahabat Nabi juga berfatwa dengan fatwa ini. Boleh dibinkan selagi mana bapa itu tidak menafikan anak itu. Tapi kalau nak bin, bukan anak aku, anak siapa aku tak tahu. Duduk pasal ibu bin aku pula. Yang tu tak payah, tapi dia kata dia nak bin kan. Memang saya bapa dia. Saya tersilap, dia mengaku. Saya tak suruh dia mengaku, dia nak cerita lagi, saya kata cukup. Saya tarah, cukup. Kadang mereka tak cerita lagi, saya tak, mereka kata ni ada kes nasab anak sikit. Okey, cukup. Dokumen apa perlu, kita tolong. Hadirin mukminin, agama memberi peluang untuk manusia bertaubat. Agama nak tutup aib manusia. Man satara musliman fid dunya satarahu Allah yaumal fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup dan jaga aib muslim yang lain, Allah jaga aib dan tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Kita mungkin boleh cakap dulu buih sangat, dulu jahat sangat, dulu buat tak fikir. Manusia, iman dia naik turun. Ada ketergelinciran, ada kelemahan, suasana macam-macam, environment dia, keluarga dia. Kita mungkin lahir-lahir anak tu imam, pak kita tu imam, bini kita mak kita ustazah ke apa, keluarga muslim. Itu pun tak menjamin. Maka sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, apabila kita silap, apabila kita salah, kita balik ke pangkal jalan. Tuhan kata adnaba dzamban, dia buat satu dosa, dia taubat, aku terima. Dia buat lagi esok, aku terima. Dia buat lagi, aku terima. Selagi mana dia bersangka Tuhan itu Maha Pengampun, aku akan ampun. Kita azan, sekejap lagi kita akhiri hadis ni habislah. Saya kita buat kesimpulan sikit insya-Allah taala. Bismillah. Tuan-tuan, saya nak mai tadi orang luar ramai balik. Ayah Hindu ni, ayah Deepavali ni balik ramai. Manusia, insan, apabila dia pi mana-mana pun, dia pi rata dunia pun, fitrah dia akan teringat kampung dia. Dia mesti nak balik kampung dia. Hebat macam mana pun Kuala Lumpur, hebat macam mana pun bandar-bandar besar lain daripada Perlis ni, walaupun kangak dengan serba kekurangan, dengan serba benda tak kena ni, serba benda tak ada ni, mesti dia nak balik. Dia teringat. Siapa-siapa yang duduk di Perlis pun, dia akan teringat kampung dia. Kerana fitrah manusia. Kita baca tentang syurga. Kita baca tentang syurga. Saya dan tuan-tuan, kita orang Perlis, kita tak teringatlah nak balik tempat lain. Kita kata, apa mereka ni sanggup berjam-jam duduk atas jam, pantang cuti nak balik man. Dulu tak boleh rentah negeri, usaha nak balik man. Nak balik kampung kan, nak balik kampung raya mesti balik kampung. Walaupun tak ada dah mak ayah, nak balik juga kampung, teringat kampung. Pi hujung dunia pun mesti teringat nak balik. Nak mati di kampung, nak balik juga kampung. Hakikat manusia, insan, dia nak balik kampung dia, tempat asal usul dia. Cuma seakan Perlis ni orang mari duduk, orang rasa inilah kampung halaman. Nikmat barakah Tuhan bagi. Kita kampung kita di mana? Asal kita di mana? Kita bukan dunia. Kampung kita bukan dunia.
Pasal tu bila Nabi melihat syurga, Nabi dibuka syurga untuk dia lihat taman-taman yang cantik, binaan yang begitu bergemerlapan, indah, tak terbayang oleh kita. Kita akan balik ke tempat asal kita, kampung halaman kita, syurga. Maka sebab itu kita berusaha untuk balik ke syurga. Kerana itu asal usul kita. Dan Nabi SAW cerita tentang syurga untuk nak menimbulkan kegairahan, semangat balik ke sana. Itu asal kita. Maka siapa-siapa dalam perjalanan ni yang tak boleh balik, terhalang untuk dia balik ke kampung dia, tersekat di tengah jalan, tak balik ke tempat asal usul dia, maka malanglah dalam kehidupan dia. Dia kata, aku tak boleh balik lah ke kampung kan, hukum buang negeri, aku tak boleh balik dah kan, orang tak terima aku. Malang kan? Apa nama dia? Persona non grata, orang yang tak ada asal, merempat ke sana, merempat ke sini. Kita nak balik asal kita, syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu kita soal negeri ni tak penting sangat, you negeri mana, you asal mana. Bagi kita ini bukan benda besar. Ni orang mana main duduk sini, orang mana, ini bukan benda besar, bukan isu besar. Kerana ni semua bumi Allah. Betul tak? Ini semua bumi Allah, milik Allah. Tapi kita nak berjuang tu, nak balik ke syurga. Siapa yang balik ke tempat asal dia, Allah kata apa? Faqad fadha fawzan 'azima. Itulah kemenangan yang besar. Kita sambung balik hadis tadi. Nabi kata apa? Fa innahum qaumun khalatu 'amalan salihah. Sesungguhnya mereka itu ialah satu kaum yang mereka mencampurkan amalan saleh dengan amalan yang buruk. Artinya ada masa mereka buat baik, ada masa mereka buat jahat, ada masa mereka buat amal ibadah, ada masa mereka buat maksiat. Demikian silih berganti. Yang penting apa dia? Nabi kata apa? Nabi tak kata manusia ni dia akan buat silap. Allah, dia tak suka lah kita buat dosa. Tapi bila kita buat dosa, tuan-tuan, Allah suka nak taubat? Allah suka nak taubat? Nabi gambarkan macam mana Allah suka taubat. Baca-baca hadis kan? Satu orang dia naik unta, bawa bekalan di atas unta, pi tengah padang pasir, bi ardin falah. Dalam hadis itu kata bi ardin falah, di suatu kawasan yang apa? Bumi yang tak ada, padang pasir yang terbentang luas. Dia duduk, dia jaga-jaga, tak ada unta dia, tak ada. Tuan-tuan, kalau sesat kut kangak ni, tak ada apa sangat lah. Kau pergi sesat tengah Kuala Lumpur lagi tak ada apa. Pergi duduk sesat tengah padang pasir. Padang pasir ni, tengok kanan macam kiri, tengok kiri macam kanan, tengok depan macam belakang, tengok belakang macam depan. Pusing 70 kali, mai tentu juga. Dengan tak ada bekalan ni, seorang diri di tengah-tengah padang pasir, dalam keadaan tak ada siapa boleh tolong dia, hopeless. Dia tak ada. Tiba-tiba tak semena-mena mai balik unta dengan bekalan dia. Dia jaga-jaga, dia celik-celik, unta duduk depan dia. Dia kata, ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kufur. Perkataan tu boleh jatuh kufur. Anta abdi, engkau hambaku. Allah, engkau hambaku, aku Tuhan kau.
punya seronok sampai tersasul. Kan kita bila terlalu seronok kita tersasul lah. Tersasul lah. Tersasul. Weh, tersasul ni bukan tersasul ringan ni. Apa kata Nabi? Allah lebih suka. Allah lebih suka afrah. Allah lebih gembira daripada orang tu apabila hambanya melakukan satu dosa, dia bertaubat. Allah lagi suka. Artinya apa? Allah suka taubat. Taubat, tuan-tuan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat Al-Quran, yubaddilullahu sayyi'at bil hasanat. Allah dia tukar semua dosa-dosa yang tuan-tuan buat dulu ni, segala dosa yang tuan-tuan buat dulu ni, tak kira lah apa saja perbuatan yang tuan-tuan buat masa muda dulu ni, Allah ampun habis. Bukan takat dia ampun, yubaddilullahu sayyi'at bil hasanat. Dosa tu Allah buh menjadi pahala. Pasal apa? Pasal dia bertaubat. Allah suka. Dan Allah tak suka kita buka dosa kita. Allah tutup. Allah ni dia kira nak ampun ya dosa. Kita semayang tadi kan, tuan-tuan sekali nak semayang isyak, malaikat duk baca apa kat kita? Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, Engkau ampunkanlah dia, Engkau rahmatilah dia. Sampai tuan-tuan semayang isyak sekali ni. Tu yang saya bagi panjang sikit tu. Patutnya kalau tuan-tuan tahu, tuan-tuan akan minta lagi lama. Biar lama lagi banyak doa. Baru dia nak kata, dia tak jadi kata. Patut Allah kata apa? Wa atbi'is sayyi'ah hasanah. Dan bila kamu buat satu dosa, cepat-cepat buat baik. Allati tamhuha, kerana kebaikan yang kamu buat selepas kamu melakukan dosa. Apa dia? Menghapuskan dosa. Sebab itu ketika mana kita nak doa, ada hadis salaf, ada perkataan salaf yang dia suruh kita sedekah sebelum doa. Tuan-tuan nak doa something, tuan-tuan sedekah. Kerana sedekah ni menghapuskan dosa dan menghilangkan kemarahan Tuhan. Faham tak? Apa kaitan sedekah dengan doa? Kita buat dosa, Tuhan marah kat kita. Nak bagi Tuhan hilang marah, tak nak bagi Tuhan suka kat kita, sedekah. Bila kita sedekah, hapus dosa, menghilangkan kemurkaan Tuhan. Tuan-tuan, ni contoh kita lah, contoh kita. Kita tahu kata bini kita marah ke, mak kita marah ke, siapa marah ke, kan? Macam saya kata lah, kita tahu dia marah, kita jangan duk pergi balik minta apa-apa. Hilangkan kemarahan dia. Apa dia suka? Bini tuan-tuan suka apa? Pokok bunga. Beli 10 pokok bunga. Balik-balik tu angkat 1, 2. Apa dia abang? Pokok bunga. Berapa abang? 10. Awak beli. Aku tengok hang suka pokok bunga, tang mana tak jual murah, aku belilah. Malam ni depa ajak pi main futsal ke apa ke. Pukul berapa abang? Pang isyak. Maghrib pi dah. Bukan payah tuan-tuan. Saya masalah lah pasal semua saya ajak bini saya dengar tak boleh pakai lah ilmu tu. Tuan-tuan boleh lah pasal bini tuan-tuan tak dengar. Kadang-kadang bini pun cerdik, tengok balik apa-apa dia suka. Ada apa pula? Macam mana hang tahu? Duk tak duk beli derian ni? Depa ajak tau pergi minum pak tau malam ni. Kan? Dia pun tak bagilah tapi tengok derian dalam duk kupas. Tapi lagi depa tunggu pula. Hang bagi ke? Bagi ya.
Itu contoh kita. Tak, walillahi matsalul a'la, bukan nak bandingkan Tuhan. Tuhan tak terbanding. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak sama dengan makhluk. Itu bukan kita nak buat perbandingan Tuhan. Kita nak cerita demikian manusia. Tuhan rahmat tuan-tuan ni. Jahat dia buat, dosa tu dia buat, hak baik dia buat. Tuhan buat apa? Tajawaz. Tuhan kata pergi mandi. Nak masuk syurga mana boleh, buruk lagu ni. Orang syurga semua elok. Pasal itu tuan-tuan, orang yang terakhir keluar hangui, rentung, hitam, kulit habis semua terbakar. Pi mandi dalam sungai Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Mandi tumbuh balik isi kulit, jadi segak, baru layak masuk syurga. Pasal itu kita ada ashabul a'raf. Timbang belah jahat baik, timbang belah jahat 50, timbang belah baik 50. Kan? Macam kita dalam masa yang sama, Tuhan bagi masuk syurga. Dan tuan-tuan duk baca lah hadis ni, kebanyakan rahmat Tuhan. Syurga ni masuk dengan rahmat. Rahmat dengan kasih sayang dia. Bukan kerana kita layak, bukan kerana amalan kita besar, tapi kerana Tuhan sayang, masuk. Hadirin mukminin, akhirnya orang yang buat jahat, buat dosa, buat baik, akhirnya dia masuk syurga. Dah masuk syurga, kan? Ahli keluarga cari tak jumpa, pi menghadap Allah Ta'ala, baca dalam hadis, mana dia adik balik saya apa semua, carilah syurga. Allah kata tak ada, cari dah, pi tengok dalam neraka ada, ambil bawa keluar. Rahmat Allah. Mudah-mudahan. Dan kesimpulan yang kita boleh ambil daripada hadis ni, banyaklah kesimpulan yang tuan-tuan boleh tengok pada muka surat 60, 61 sehingga kepada 62. Tapi last sekali yang saya nak bawa kepada tuan-tuan, bahawa syurga dan neraka hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisi Tuhan. Dan sebelum dia menciptakan alam ini, dia telah tulis siapa ahli syurga, siapa ahli neraka. Macam mana dia boleh tulis kita ahli neraka? Macam mana dia boleh tulis kita ahli syurga? Saya duk faham banyak kali ya. Contoh, Man bin Mut, ahli neraka. Kawan tu tak beranak lagi, dia tulis dah. Macam mana dia tulis dah? Macam ni nak bagi faham. Pasal hadis ni banyak orang dia kata tak dan buat apa lagi, duk dalam perut Tuhan tulis dah syurga neraka. Mana Tuhan tulis ke tak lagi? Ni nama tuan-tuan ni tulis ke tak lagi? Tulis dah. Dia macam ni ya. Di sekolah, cikgu ni dia akan buat apa? List pelajar harapan. Makna pelajar ni satu pelajar yang kita target cemerlang. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi cikgu akan buat satu grup pelajar-pelajar yang tak ada harapan lah. Periksa tak lagi? Result keluar tak lagi? Awal tahun dia bubuh dah. Awal tahun tu. Mat, duduk tepi. Mik, duduk tepi. Hampa pergi kelas tambahan. Awak ah. Mesyuarat guru memutuskan hampa ni senarai gagal. Cikgu baju sekolah pun rega tak buang lagi cikgu. Dak hampa memang gagal. Tak awal tahun. Macam mana cikgu tu boleh pula senarai gagal? Based on apa yang dilihat, dinilai oleh guru tu berdasarkan kepada apa yang observe. Dia dah observe 4-5 tahun, dia ni memang observe, pemerhatian ada betul tak? Jadi cikgu tu dia boleh buat satu assumption, satu jangkaan.
satu tekaan, dia boleh buat satu kata apa, ramalan. Depa ni tak boleh pi. Ramalan dia berdasarkan apa yang telah dia lihat. Based on dia punya maklumat lah. Boleh faham tak saya nak pergi ke situ? Jadi manusia ni, Tuhan boleh tahu tak Pak Long nak buat apa esok umur 5 tahun, umur 15 tahun, umur 20. Tuhan tahu ke tak? Tuhan ni ustaz, dia bukan tahu saya nak buat apa. Lepas jadi baru dia tahu. Sebelum kita buat tu Tuhan tahu ke tak? Jadi bila dia tulis kita ahli neraka, artinya berdasarkan pengetahuan ilmu Allah, alim, hakim, berdasarkan ilmu Allah, pengetahuan Allah, dia tahu tak 30 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, apa yang kita akan buat, macam mana kesudahan kita, dia tahu ke tak? So dia tulis itu berdasarkan apa yang dia tahu. No, orang kata apa? Argument. Tak ada siapa boleh duk petikai, pasal dia dah tahu. Satu cikgu ajak memandu, kanan, kawan tu pusing kiri. 13 kali kata kanan, 13 kali dia pusing kiri. Dia tahu hang test bila? Saya depan. Hang tengok meter. Hang balik pi zikir kanan kiri kanan kiri. Awak cikgu, hang fail. So dia boleh ramal. Tapi ramalan manusia boleh jadi betul, boleh jadi ada. Cikgu terkejut. Dia kata, cikgu, okey. Hang tengok dah nombor IC betul tak betul tukang. So dia boleh. Tapi boleh tak kita kata Tuhan kemungkinan salah dalam tulisannya? Boleh jadi tak? Tak ada. So bila Nabi kata dalam usia 4 bulan turun malaikat, tulis 4 perkara, tulis rezeki dia, tulis jodoh dia, tulis bahagia dia, tulis syurga neraka, tulis berdasarkan ilmu Allah yang beyond time. Tuhan ni dia melangkaui masa. Dia dah boleh tahu apa yang akan jadi. Dia kata macam mana Tuhan boleh tulis dia ahli neraka, sedangkan dia pergi masjid tiap-tiap hari? Kerana Tuhan tahu lebih daripada hang tahu. Betul tak? So kita kena yakin dengan keadilan Tuhan. Macam tuan-tuan lah, itu pangkah kawan tu. Tengok-tengok dia pangkah balik kawan tuan-tuan. Aku duk ingat boleh harap. Aku pangkah tak ada buka kotak undi lagi. Tak boleh pakai juga dia ni pun. Itu kita betul tak? Betul tak Bayuk? Betul. Tuan-tuan pergi tengok perempuan nak menikah. Bagus ustaz weh. Kan? Pasal apa? Allah tertib elok. Tuang ayak pun tak. Betul menikah? Menikah juri ayak tu kat lagi dia. Itu kita, ilmu kita terbatas. So kita tak boleh banding. Macam mana Tuhan tulis dia ahli syurga ahli neraka sedangkan dia tak lahir lagi? Kerana Tuhan mengatasi ilmu dan pengetahuan manusia. Mudah-mudahan tuan-tuan semua. Lepas tu kita macam mana? Kita nak buat apa? Kita tak tahu kita syurga. Dah bila tak tahu, baguslah. Kalau tahu, tak lalu kasih. Dalam hidup ni, oleh kerana Tuhan rahsiakan banyak benda, kita boleh hidup. Mati Tuhan rahsiakan. Kalau tuan-tuan tahu kata mati, bukan kata nak main masjid, nak makan nasi. Awak abang tak lalu. Ada kot 4 hari. Macam Pak Long, berapa hari? Dia tak tahu tu yang dia gelak sakan tu, cuma kalau dia tahu. Kalau dia tahu tak tayak jenuh Allah yang mata. Dia tak tahu. Tuhan rahsiakan syurga neraka kita, Tuhan rahsiakan mati kita, Tuhan rahsiakan kesudahan kita di atas rahmat Allah. Dia tutup semua benda tu kepada kita untuk apa? Supaya manusia boleh senantiasa berharap kepada rahmat Tuhan. Kita hidup di atas raja, Tuhan tak naya kita. Pasal itu yang kita boleh hidup ni, pasal pengharapan kita kepada Tuhan tu besar. Satu orang bila dia tak tahu, dia akan sentiasa harap. Betul tak?
Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita insyaAllah. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.